Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan. Hari ini merupakan 14 Ramadan. Cepat je masa berlalu meninggalkan kita dan kini telah menghampiri pertengahan bulan Ramadan. Jadi hari ini saya akan meneruskan siri 30 hari mengenal Al-Quran untuk juzuk ke-14. Di dalam juzuk ke-14 ini terdapat dua surah dan satu daripada dua surah ini merupakan surah yang lengkap dari awal dan akhir yang terangkum di dalam juzuk ke-14 ini. Surah tersebut ialah surah Al-Hijr, manakala surah kedua ialah surah An-Nahl. Di dalam surah Al-Hijr ini, antara pengisian dalam Al-Quran ini Allah merumuskan pertembungan di antara orang pendusta dengan Rasul sepanjang zaman. Pada setiap zaman yang Allah utuskan Rasul-Rasul ini, ada golongan pendusta dan orang-orang penentang. Surah Al-Hijr ini merumuskan keseluruhan situasi ini, dari bermula pendustaan Iblis kepada Rasul yang pertama, iaitu yang berlaku kepada Nabi Adam AS, sampailah di saat pendustaan kepada Rasul yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad SAW. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, surah Al-Hijr ini merupakan surah Al-Makiyah dan diturunkan pada fasa ketiga Makiyah, iaitu fasa pemohotan secara fizikal terhadap baginda SAW. Jadi, surah Al-Hijr ini menggambarkan situasi ini dalam keadaan kemuncak, iaitu fasa pemohotan atau penentangan yang maksimum terhadap Rasulullah SAW. Iaitu dalam surah Al-Hijr ini menggambarkan keadaan Rasulullah dalam keadaan sangat letih dengan karenah atau sikap yang ditunjukkan oleh orang kafir Quraisy. Oleh itu, ada ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah di dalam surah Al-Hijr ini sebagai motivasi kepada Nabi supaya mengabaikan karenah mereka. Allah nak baginda fokus untuk berdakwah. Sebagai motivasi kepada baginda, Allah hadirkan beberapa cerita Nabi yang lain untuk membangkitkan semangat Nabi. Jadi, cerita Nabi apa yang dirakamkan dalam surah Al-Hijr ini? Antara Nabi yang diceritakan dalam surah Al-Hijr ini, cerita Nabi Lut, Nabi Saleh dan cerita Nabi Syuaib. Dan tiga-tiga cerita ini membangkitkan semangat Nabi untuk terus kental dalam berdakwah. Ini nak menjelaskan bahawa tarbiyah Allah yang disampaikan menerusi surah ini apabila baginda mengalami kesusahan adalah tidak memfokuskan kepada kesusahan tersebut. Sebaliknya, Allah mengajar Nabi dan kita juga sebenarnya apabila ditimpa masalah atau sebagainya, cuba kita kenang, adakah kita yang paling susah sekarang ni? Seperti yang saya jelaskan tadi, terdapat cerita Nabi Lut, Nabi Saleh dan Nabi Syuaib diceritakan di dalam surah Al-Hijr ini, dan daripada sini Allah nak jelaskan kepada Rasulullah SAW bahawa ujian yang dihadapi oleh baginda tidaklah seperti yang dihadapi oleh Nabi Lut, Nabi Saleh dan Nabi Syuaib. Nak katanya, Allah nak bagi tahu Nabi bahawa ujian yang dihadapi oleh kamu, wahai baginda, adalah ujian yang kecil sahaja. Inilah tarbiyah yang sangat berkesan dan bermakna, bukan sahaja kepada Nabi tapi kepada kita dalam mengharungi kehidupan kita pada hari yang mendatang. Cara pengisian lain yang terdapat di dalam surah ini ialah pada awal surah Hijr ini Allah membangkitkan tentang keagungan Al-Quran. Seterusnya dalam surah ini juga Allah memaparkan alasan-alasan kaum kafir Quraisy yang enggan untuk mengikuti dan membenarkan dakwah Rasulullah SAW. Antara alasan mereka ialah mereka mengisytiharkan Nabi SAW ini bukan malaikat. Jadi untuk apa mengikuti Nabi ini? Nabi ini juga manusia biasa. Itulah alasan mereka. Seterusnya mereka menuduh Nabi ini seorang yang gila. Selepas diri kaum kafir Quraisy berkata dan memberikan alasan mengenai baginda, maka Allah menegur kaum kafir Quraisy ini. Kamu perlu ingat peristiwa-peristiwa terdahulu yang berlaku akibat menolak ajaran yang disampaikan oleh Rasul-Rasul pada zaman dahulu. Baiklah, di dalam surah Al-Hijr ini juga Allah menjelaskan tentang terpeliharanya Al-Quran ini sampailah hari kiamat. Selepas pada awal surah ini iaitu menerangkan tentang kebenaran Al-Quran, kemudian dipaparkan pula beberapa alasan dan Allah tegur mereka dan mengingatkan tentang peristiwa orang terdahulu kerana menolak ajaran Rasul, dan Allah memberitahu pula mengenai Al-Quran ini terpelihara sampai hari kiamat. Ini nak menjelaskan meskipun banyak mukjizat yang diberikan kepada mereka, mereka tetap memilih dan berada dalam jalan kekufuran kepada Allah. Itu Allah menggambarkan kepada kita tentang iblis yang sentiasa dan terus-menerus komited dalam menyebarkan fitnah kepada kita agar kita berpaling jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka Allah SWT datangkan ayat seterusnya yang memberikan kita ketenangan. Apakah jaminan Allah untuk ketenangan kepada kita tu? Iaitu Allah memberikan jaminan bahawa orang beriman yang ikhlas pada Allah, maka Allah akan memberi perlindungan meskipun pelbagai fitnah atau hasutan daripada iblis. Dan Allah menjelaskan tempat orang yang beriman dan ikhlas pada Allah ini adalah syurga yang mendamaikan. Jadi di sini Allah menjaga kedamaian syurga ini kepada kita buat orang beriman dan ikhlas pada Allah. Dalam menelusuri surah Al-Hijr ini juga Allah menceritakan kisah Nabi Ibrahim AS yang didatangi tetamu yang mengkhabarkan tentang zuriat baginda, dan kisah Nabi Lut iaitu Nabi Lut akan diselamatkan semasa azab menimpa kepada kaum Nabi Lut yang mengingkari Allah. Seterusnya kita juga akan bertemu dengan kisah Ashabul Aikah dan kisah Ashabul Hijr. Itulah seberingkas mengenai surah Al-Hijr. Baiklah, kita beralih pula kepada surah seterusnya di juzuk ke-14 ini, iaitu surah An-Nahl. Surah ini dinamakan sebagai surah An-Nahl adalah bersempena ayat ke-68 surah ini yang bermakna lebah. Secara ringkasnya, keseluruhan surah ini Allah nak menjelaskan mengenai perjalanan alam ini diuruskan oleh Allah, dan Allah jualah yang menundukkan alam untuk memberikan manfaat kepada kita manusia. Maka dengan segala pelusuk alam yang Allah tundukkan kepada kita untuk manusia urus dengan jiwa khalifah, lalu Allah bangkitkan persoalan, kenapa kamu terus-menerus melakukan kekufuran kepada Allah? Tidakkah kamu ini bersyukur? Terusnya dalam surah An-Nahl ini juga kita dapat lihat dengan orang kafir Quraisy yang mencabar Nabi supaya baginda mendatangkan azab hari kiamat itu secepat mungkin. Nak katanya, setelah mereka menolak ajaran yang disampaikan oleh Rasul, maka mereka mencabar teori kebenaran yang disampaikan oleh baginda tentang hari kiamat. Mereka mencabar supaya mendatangkan azab tersebut secepat mungkin, dan mereka ingin tahu seberapa manis keras azab tersebut yang Nabi ceritakan dan sampaikan kepada mereka ni. Betapa dahsyatlah cabaran atau permintaan mereka ini ya. Lalu Allah menjelaskan pada ayat seterusnya bahawa kaum kafir Quraisy ini telah melampaui batas, dan Allah menjelaskan bukan Nabi yang mendatangkan hari kiamat tetapi Tuhan kepada Muhammad, iaitu Allah yang berkuasa pada hari tersebut. Mesej yang nak disampaikan di sini, Allah ini yang mengatur segalanya dan pemerintah kepada bumi ini. Kemudian dalam surah An-Nahl ini juga Allah menjelaskan mengenai bahaya syirik atau bahayanya menyekutukan Allah dan apa kesan kepada kehidupan serta kesan yang akan dihadapi di akhirat kelak. Dalam surah An-Nahl ini juga Allah menceritakan kepada pembaca tentang teguran Allah kepada sikap-sikap manusia yang menyalahkan takdir bila berlaku sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Ini mengingatkan kepada kita mengenai rukun iman yang keenam, iaitu percaya pada qada dan qadar. Konsep ini nak menjelaskan bahawa Allah menyatakan bagi mereka yang menolak atau menyoalkan qada dan qadar ini bimbang akan cacatnya iman mereka ini. Allah menceritakan mengenai hal ehwal azab. Antaranya ialah sebab kenapa Allah ini menangguhkan azab kepada kaum Quraisy, sedangkan Allah boleh je menyampaikan ataupun menurunkan azab tersebut sewaktu pertama kali kaum Quraisy ini kufur kepada Allah. Jadi dalam hal ehwal azab ini, Allah menceritakan atau menjelaskan dengan lebih jelas di dalam surah ini tentang ancaman kepada mereka yang kufur kepada Allah. Penutup surah An-Nahl ini, Allah menyatakan kepada baginda supaya teruskan berdakwah dengan kaedah yang terbaik. Meskipun pelbagai karena kaum yang menentangi, bertenanglah dan teruskan berdakwah dengan sebaik-baik cara. Namun, andai mereka terus kufur kepada Allah, nantikanlah azab yang pedih yang pasti menimpa buat mereka yang kufur kepada Allah. Selain itu, penutup dalam surah An-Nahl ini, Allah menyatakan bahawa seluruh alam tunduk kepada Allah. Maka tidakkah kamu, iaitu kita manusia, yang mempunyai akal yang waras supaya tunduk sama kepada Allah? Sedangkan Allah ciptakan makhluk tanpa akal namun mereka tunduk kepada Allah. Ini kan pula kita sebagai manusia yang diciptakan akal, mengapa kita masih lagi enggan untuk tunduk dan patuh kepada Allah? Inilah perkara yang perlu kita fikir dan renung sejenak buat kita selagi kita dianugerahkan akal untuk berfikir. Akhir sekali, ayat yang dapat dijadikan pedoman kepada kita iaitu surah An-Nahl pada ayat ke-98.
yang bermaksud apabila kamu membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Apa yang nak dikongsikan di sini ialah, perasan tak kalau kita sekarang ni berada dalam bulan Ramadan, kita akan ada hubungan yang kuat dengan Al-Quran. Kita akan ada rasa bersalah sekiranya kita tak baca Al-Quran, dan kita akan mudah tersentuh apabila dibacakan ayat Al-Quran. Tetapi apabila kita berada di luar bulan Ramadan, perasaan itu pudar, tidak sekuat rasa kita bersesuatu di dalam bulan Ramadan. Maka rahsia yang terdapat di ayat ini, sukarnya kita nak sematkan pengisian Al-Quran di dalam hati kita kerana adanya bekas-bekas hasutan syaitan dalam diri kita. Allah nak menjelaskan kepada kita supaya memulakan bacaan Al-Quran dengan ta'awuz, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak kiralah kita membaca Al-Quran ni dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Jadi nak relate dengan perasaan atau hubungan kita yang kuat dengan Al-Quran, kerana pada bulan Ramadan ini syaitan dibelenggu, maka ini memudahkan kita untuk menerima dan bina hubungan dengan Al-Quran. Semoga dengan ta'awuz ini kita dapat menerima Al-Quran dan pengisiannya. Itulah seringkas mengenai juzuk ke-14 dalam Al-Quran. Semoga kita dapat mengambil pengajaran dan kita dapat membina hubungan dengan Al-Quran dengan lebih erat. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.